Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada penonton dan panel jemputan kita. Apa khabar Dr. Rakiah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Saya berada di Negeri Sembilan. Alhamdulillah Farid, sihat Dr. Ya. Alhamdulillah Ya. sihat. Okay. Semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin. Amin, amin. Okay, sementara kita menunggu rakan peserta masuk, saya mohon kepada peserta semua untuk like dan share untuk program kita pada pagi ini, di mana program kita akan diadakan oleh penceramah Dr. Haji Rakiah binti Hassan yang merupakan pengasas Smart Heritage daripada syarikat Heritage Environment Sdn Bhd. Okey, Dr. Rakiah akan mengupas lebih lanjut program kita pada pagi ini yang bertajuk Mrs. DIY daripada sisa makanan kepada baja kompos. Okey, objektif program kita pada pagi ini adalah untuk menggalakkan amalan kita semula dan mengelakkan daripada pembaziran. Okey, program ini merupakan anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan dengan kerjasama syarikat Heritage Environment Sdn Bhd di bawah domain kemahiran. Okey, diharap semua peserta dapat meluangkan masa untuk sama-sama mendengar perkongsian ilmu program kita pada pagi ini. Okey, tanpa saya membuang masa, saya serahkan program ini kepada panel jemputan kita. Okey, silakan Dr. Rakiah. Okay, terima kasih Cik Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar semua warga yang berada di Kelantan dan di mana sahaja berada dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah. Semoga kita sentiasa dirahmati. Jangan risau, walaupun dalam keadaan PKP daripada PKP 1 hingga PKP 3 ni kan, kita masih lagi boleh produktif, kita masih lagi boleh merasakan kebahagiaan walaupun kita terpaksa berada di rumah. Saya selalu mengambil pendekatan yang mana kita cuba sesuaikan keadaan dan masa yang kita ada supaya kita terus ceria, kita terus rasa sihat, kita terus rasa produktif walaupun pelbagai cabaran yang datang, sebab kita rasa kehidupan perlu diteruskan sebab mesti ada hikmah di sebalik apa yang kejadian berlaku. Betul tak Cik Farid? Betul Dr. Ya kan? Okay. So sementara kita nak menunggu lebih ramai lagi join kita punya live pada pagi ni kan, saya terangkan sikit dulu tentang topik yang diberikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih walaupun dalam keadaan begini dan kita berada jarak jauh. Saya berada di Seremban dan Cik Farid berada di Kelantan. Tidak mustahil dengan adanya teknologi kita masih lagi mampu berkongsikan manfaat ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita kan pada pagi ini. Okey, insya-Allah pada sesi yang diberikan selama lebih kurang 1 jam, insya-Allah saya suka sangat nak kongsikan bagaimana kita boleh mengisi masa yang kita ada di rumah ni kan. Kita panggil tajuk dia panggil Mrs. DIY. Okey, saya ni Mrs lah. Okey, cuba nak mengajak warga di Kelantan dan di mana saja yang berada, kita buat projek PKP 3.0. Okey, projeknya sangat mudah. Kita boleh buat bersama dengan ahli keluarga, siapa saja yang ada di rumah, anak-anak ke, suami, isteri, ibu bapa dan sebagainya kan, sambil kita nak buat riadah, kita nak menghasilkan sesuatu yang sangat bagus pada diri kita yang kita boleh makan daripada hasil yang kita buat ni kan. Kita dah diberi Cik Farid kan, kita telah dihadkan kita punya pergerakan, tetapi sebenarnya banyak benda kita boleh buat di rumah. Baru kita sedar sebenarnya proses pembelajaran boleh buat di rumah, buat character building boleh dibuat di rumah, tak semestinya di sekolah sahaja kan. So insyaAllah saya gunakan kesempatan yang ada ini, saya cuba buat perkongsian. Cuma di sesi ini kan saya tak sempat nanti nak buat dia punya
demo ataupun Okay. praktikalnya. Mungkin di lain siaran, cuma hari ini sesi ni saya akan kongsikan saya punya slide untuk lebih memahami apa yang kita nak buat bersama. Okay? Alright, boleh saya teruskan ke Cik Farid ke kita nak menunggu lagi? Okay, boleh teruskan Dr. Alright, saya alu-alukan juga kepada followers ataupun kita punya penonton yang mengikuti kita punya siaran ni untuk boleh bertanya terus dengan saya sekiranya ada persoalan ataupun yang kurang jelas. Mungkin saya kan orang negori, dia punya percakapan ke laju ke, dia punya accent berbeza kan. Boleh tanya saya terus, okay? Tak ada masalah. Alright. Seperti yang dimaklumkan kepada saya, ni Cik Farid daripada Jabatan Pembangunan Wanita di Kelantan, ini adalah sesi domen kemahiran. InsyaAllah saya cuba kongsikan kemahiran yang boleh kita buat bersama di rumah walaupun dalam keadaan PKP, sebab kita tak perlu pun bersusah payah nak pergi sana sini untuk mendapatkan bahan-bahan untuk yang kita nak buat ni. Tajuk dia sangat-sangat menarik bagi saya sebab kita nak menggunakan sisa makanan yang kita hasilkan sendiri ataupun yang kita selalu buang setiap hari daripada pagi kita bersarapan sehinggalah malam. Kita boleh jadikan sisa makanan kita tu menjadi baja kompos. Sebab itulah dipanggil sesi ni DIY. Maknanya kita yang akan buat sendiri. Do it yourself. Okay. Alright. So apa yang saya nak ketengahkan juga dalam sesi ni, kita kalau tengok kan saya letak sini hashtag zero waste ataupun sifar sisa dan juga hashtag grow your own food ataupun kita menanam bahan masakan kita sendiri. Yang ini yang kita nak cuba buat bersama di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Selain daripada kita nak menjaga alam sekitar, mengurangkan sisa makanan pergi ke tapak pelupusan, kita tak nak pencemaran, dan pada masa yang sama dari kompos yang kita hasilkan nanti kita boleh tanam bahan masakan kita sebab kita dah susah nak pergi kedai dan sebagainya kan. So kita petik-petik je apa yang kita tanam dekat keliling rumah kita dan kita boleh masak benda yang selamat dan jimat juga untuk ahli keluarga kita. Okay, saya sharekan saya punya slide ni. Okey, ini di antara yang kita boleh hasilkan, aktiviti yang kita boleh hasilkan di rumah. Kompos yang saya nak tunjukkan, kita menggunakan bahan daripada sisa makanan. Sekejap lagi saya tunjukkan apa bahan yang kita boleh guna dan apa bahan yang tak boleh guna. Dalam proses kita nak buat kompos ni nanti kan, hasilnya kita akan dapat baja ataupun kompos dalam bentuk cecair. Kalau tengok ni kan yang saya dah botolkan, simpan dalam botol macam ni kan, kita dapat cecair kompos dan kita dapat solid kompos juga bagi yang kita gantikan dia sebagai baja yang pada kebiasaannya kita nak menanam kan kita kena beli kan baja kan. So ni tak perlu dah, kita buat sendiri dan kita gunakan untuk sama ada nak tanam sayur berdaun ke, sayur buah macam cili, tomato, bendi, terung, kacang dan sebagainya. Juga gunakan untuk pokok hiasan kat rumah kita. Katalah kita ada tanam bunga kertas, bunga ros, orkid dan sebagainya. Dan kalau kita nak tanam pokok durian, nak tanam pokok mangga kan, rambutan dan sebagainya, kita boleh gunakan kedua-dua ni, yang cecair ataupun yang solid ataupun pepejal kompos ni tadi. Sangat menarik, dia tidak mengambil masa yang sangat lama. Mengambil masa dalam 3 ke 4 minggu sahaja kompos sudah siap dan kita dah boleh terus gunakan. Sekiranya kita boleh hasilkan sisa kompos ni dengan banyak, melebihi daripada keperluan kita, kita boleh jual sebab dia akan menjadi tambahan pendapatan kita. Kita pun boleh memantapkan lagi ekonomi sara diri kita semasa kita dalam keadaan PKP nanti. Okay? Alright, so harap ramai yang dapat menyertai kita punya sesi ni. Kalau ada persoalan Cik Farid boleh ambil dan boleh terus tanya dengan saya pun, insyaAllah saya akan jawab. Alright. Dalam kaedah yang saya nak ketengahkan, yang saya nak kongsikan ni,
saya panggil saya punya method ni ataupun kaedahnya dipanggil Smart Heritage. Kalau tengok logo ni kan Smart Heritage, tetapi kita ada set yang jenama dia di atas Biosense, yang mana ini adalah set lengkap untuk kita nak menghasilkan kompos dalam bentuk cecair dan juga dalam bentuk pepejal. Okey, apa yang kita perlukan? Dia punya peralatannya mudah je. Mungkin dah ada juga dekat rumah kan, bekas seperti ini yang boleh memuatkan dalam 10 kilo sisa makanan. Untuk sekali kita proses kompos, kita boleh masukkan dalam ni, dan kita perlukan yang ni adalah airtight, dia ni kedap udara, dia punya bekas ni kedap udara, dia ada pipe dan sebagainya dipasang, dan ada biocatalyst. Biocatalyst ni lah teknologi yang saya hasilkan semasa saya membuat research bersama dengan UTM di bawah Fakulti Chemical Engineering. So saya hasilkan biocatalyst ni untuk mempercepatkan proses pengkomposan dan menghilangkan bau busuk juga. Sebab kadang-kadang kan, maklumlah bila kita nak berurusan dengan menguruskan sisa makanan ni, kadang-kadang kita terasa macam jijik, rasa macam geli, tak suka, kita rasa dia macam berbau busuk dan sebagainya kan. Tetapi dengan adanya biocatalyst ni, dia tidak akan menjadi busuk, dia tidak akan menjadi berulat, dia tidak akan menjadi basi, kulat dan sebagainya, tidak jadi macam tu. Sebab tu kita perlukan biocatalyst ni. Dalam masa 7 hari kita akan boleh dapat kompos yang berbentuk cecair seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Dan saya ada lagi media pematangan, kita ada biosoil dan juga biochar yang kita campurkan, dan juga bioaktif. Yang ini adalah proses kedua yang kita boleh hasilkan kompos dalam bentuk pepejal. Yang ni yang kita tengok nanti kan, daripada sisa makanan yang pelbagai warna, pelbagai bentuk tu, tiba-tiba, kalau tiba-tiba dalam proses 2 minggu tu nanti kan, kita boleh dapat kompos yang warna hitam yang dah sangat-sangat bagus untuk kita gunakan dalam tanaman kita. Okey. Seperti saya maklumkan tadi, biocatalyst ataupun teknologi yang saya hasilkan ni, dia boleh mempercepatkan proses pengkomposan. Kalau tuan-tuan, puan-puan kan yang pernah buat ataupun pernah tahu tentang kompos ni, selalunya prosesnya mengambil masa yang sangat lama. Kalau dulu-dulu kan, dia ambil masa dalam 3 bulan, kan ada 6 bulan, even ada sampai setahun. So kan sangat lama kita nak menunggunya sebab sisa makanan ni kita hasilkan setiap hari. Bayangkan pagi tadi sarapan kita makan nasi lemak, roti canai ataupun mi goreng, atau kalau dekat Kelantan makan nasi nasi berwarna tu, bukan. Nasi apa Cik Farid? Nasi ulam. Okey. So kan apa-apa yang kita makan tu tak habis, sisa tu semuanya tu kan kita boleh gunakan untuk jadikan bahan kompos. So kita tak nak dia ambil masa yang sangat lama, so kita buat proses tu yang lebih cepat dan mudah. Dan macam saya kata tadi, proses pereputan dia tu tidak mengambil masa yang lama dan tidak mengeluarkan bau yang busuk, lalat pun tak suka, lipas pun tak datang. So kita mudah untuk nak buatkan kompos ni dengan jimat dan selamat. Dan yang paling penting, kompos kita ni dia bukan mengandungi bahan organik sahaja ataupun daripada sisa makanan tu, tetapi kita dapat mengeluarkan ataupun menghasilkan kompos yang mempunyai ataupun mengandungi nutrisi ataupun zat yang tinggi untuk kita gunakan dalam penanaman kita, sama ada sayur, pokok buah, pokok bunga dan sebagainya. Dan masa nanti kan biocatalyst ni akan melalui bakteria yang baik dalamnya, dia akan mengeluarkan suhu secara semula jadi untuk merencatkan katakan ada bakteria ataupun kuman-kuman yang berbahaya dalam tu daripada proses pembusukan, dia akan rencatkan. Maksudnya rencat ni dia akan menghentikan, mematikan juga patogen yang ada dalam tu. So bila kita gunakan kompos dalam proses nanti kan dia adalah selamat. Sebab kadang-kadang orang risau, boleh ke sisa makanan tu nanti
kalau kita letak kat pokok, kemungkinan dia akan merosakkan tanah dan juga merosakkan pokok. Sebenarnya tak. Yang ini proses ni dia akan menjadikan lebih baik dan berkualiti. Dan jangan risau juga sebab dia selamat kepada kita, selamat juga pada haiwan. Sekiranya kita ada haiwan ternakan, ayam ke, itik ke ataupun terkena kucing ke dan sebagainya, tak ada masalah sebab dia adalah bahan-bahan yang environmental friendly ataupun selamat pada manusia dan juga haiwan serta alam sekitar kita. Okay, now saya nak tunjukkan senang ke, mudah ke nak cari bahan-bahan ni kan. So kita kena tahu bahan apa saja yang kita boleh gunakan untuk buat kompos ni. Alright. Yang ni di antara yang saya nak tunjukkan sebab banyak lagi sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekeliling kita yang tak perlu kita beli, yang kita hasilkan seperti saya kata tadi kan. Ni di antaranya kalau kita boleh tengok kan dekat dapur, ini biasa kita hasilkan ataupun kita biasa buang. Kulit carrot kalau kita nak masak, of course kita tak makan dia punya kulit, kita ambil isi saja kan. So kulit carrot, kentang, timun, kulit bawang, bawang putih, bawang merah, halia, kulit apa lagi tu yang kita makan dia punya isi menjadi bahan masakan, kita selalu buang. Yang tu jangan buang lagi dah sebab itu memang sangat-sangat bagus untuk dijadikan bahan kompos. Ataupun kalau kita nak masak, kalau katakan contoh kita beli ataupun kita tuai sendiri kobis yang ada dekat rumah kita, sebelum kita masak kan, dia punya lapisan yang atas sekali tu selalunya kadang dah rosak, dah layu dan sebagainya, kita buang kan. Ni jangan buang lagi dah sebab dia mengandungi nitrogen yang bagus untuk kita gunakan dalam tanaman kita. So kita gunakan semua ni untuk jadi bahan kompos. Ni macam mempuluh, kobis kalau kita masak, ataupun kita beli bayam ataupun kangkung, selalunya berserta dengan batangnya yang berakar dan sebagainya kan. Selalu kita tak masak kan yang batang keras ataupun akar tu, kita buang. Ni jangan buang lagi dah, semua tu sangat bagus dijadikan bahan kompos. Sama juga dengan buah-buah yang dah kecut, yang dah ada sikit rosak ni kan, kita dah tak boleh nak makan. Kalau yang bagus kita makan, yang tak bagus ni selalunya kita buang dalam tong sampah. Yang ni kita gunakan sebagai bahan untuk kita nak buat kompos. So sangat banyak bahan sebenarnya. In fact kan, macam kalau kita makan durian, kulit dia pun kita boleh gunakan. Kulit durian, kulit rambutan, kulit mangga, kulit cempedak, kulit nangka, banyak sangat tu, memang sangat bagus. So jangan lagi dah kita buang dalam tong sampah. Alright. Seterusnya kalau kita makan roti, ada di antara kita kan yang tak suka kulit ni yang keras dekat ujung-ujung tu, tepi-tepi tu kita buang. Sekarang ni jangan buang lagi dah, yang tu memang sangat bagus. Atau kita ada roti yang dah expired tetapi dia belum berkulat lagi, dia dalam keadaan yang keras begitu kan, kita dah tak boleh nak makan. Yang ni kita boleh masukkan. Ataupun kita ada biskut yang dah lemau, yang tak boleh makan lagi, ataupun jajan-jajan yang tak boleh makan, yang serdak-serdak kuih raya lagi kan, kalau ada lagi, semua tu kita boleh masukkan. Sama juga dengan kerak nasi ni, ini pun kita boleh gunakan juga sebagai bahan. Tak kisah sama ada nasi putih ke, nasi hujan panas ke, nasi lemak ke, semuanya tu yang tak habis tu kan, semuanya kita boleh masukkan dalam menjadi bahan kompos kita. Hampas teh, hampas kopi ni pun sangat-sangat bagus. Kalau orang yang meniaga ada gerai teh dan sebagainya kan, so hampas ni kita boleh gunakan. Sama juga macam kita makan yang berlebihan tak habis, buah, ayam goreng, ataupun ikan goreng dan sebagainya, ini pun kita boleh gunakan. Atau kita ni ada kebun ataupun tanaman di keliling rumah kita yang kita kena selalu cantas ataupun kita trim kan, yang ni daun-daun hijau ni pun kita boleh gunakan sebagai bahan untuk kita masukkan dalam bekas membuat kompos tadi. Dalam keadaan PKP ni apatah lagi, macam-macam lagi kita nak buat bila duduk di rumah kan. Telur ni di antara bahan yang selalu kita guna. Cengkerang telur ni sangat bagus, dia mempunyai mineral yang
tinggi dalamnya, mempunyai nilai P dan K yang sangat bagus di dalam baja. So yang ni kan kita gunakan juga sebagai bahan. So jangan buang lagi dah ni. So banyaklah bahan-bahan yang kita tak hantar lagi dah ke tempat pengukusan, tetapi kita jadikan dia kompos. Sama juga dengan kulit udang yang dah masak. Yang ni bukan mentah je, yang dah masak. Kita cuci, kita jiru sikit, kita toast dan kita boleh gunakan dalam bahan kompos. Sama juga dengan rempah ratus. Ini rempah ratus yang masih baik yang belum kita gunakan sebagai supaya nampaklah apa benda bahan-bahan yang saya nak sebutkan. Sebenarnya kita selalunya kalau kita masak kari ataupun buat sup dan sebagainya kan, kita masukkan kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, pelaga dan macam-macam lagi kan. Tetapi kita tak makan bila kita dah masak tu, selalu kita buang. So selepas masak tu kan, kita jiruskan, kita toast dan kita gunakan bahan ni masuk dalam kompos. Macam tangkai cili, biji cili semua ni kan sangat bagus menjadi bahan sebab dia mempunyai bahan aktif dalamnya yang boleh kita gunakan juga sebagai mengawal perosak tanaman kita. So bila kita masukkan dalam bahan kompos kita kan, bila kita hasilkan kompos dalam bentuk cecair, kita siram pada tanaman kita, insya-Allah tanaman kita kurang diserang oleh penyakit. Alright. Tadi tu yang saya tunjukkan di antara yang boleh, ni di antara yang tak boleh adalah tulang. Tulang ayam ke tulang kita makan sup tulang kan, tulang ni tak boleh masukkan sebab dia mengambil masa yang sangat lama, lebih daripada 3 minggu untuk dia reput. So untuk permulaan saya tak sarankan untuk kita masukkan dalam proses pengkomposan. Tetapi kalau kita seorang yang rajin, tak ada masalah, kita bakar, hancurkan sedikit dan kita boleh masukkan. Kalau kita tak rajin, letak tepi dulu, nanti kita akan buat proses seterusnya. Dan sup ni juga cecair kita tak boleh gunakan, kita nak yang kering sahaja. Alright. Dalam bentuk kuah macam ni, kuah lemak cili api ke, kuah putih ke, sup ke, kuah tom yum, susu dan sebagainya kan, apa sahaja yang dalam bentuk cecair tidak sesuai dan tidak boleh dimasukkan dalam bekas kompos kita tadi. Contohnya macam ni kan, kalau kita makan tom yum, selalunya kan dia ada pelbagai bahan dalam tu. Ada serai, ada kita ada bawang macam ni, limau purut, macam-macam lagi lah yang ada dalam ni kan, yang kita tak makan. Yang tu kita boleh masukkan, kita jirus, toastkan, kita masukkan bahan tu semua menjadi bahan kompos. Okey, yang tak boleh lagi, ni kan macam kita beli terlebih, lepas tu kita simpan dalam peti ais dan rupanya banyak lagi tomato yang kita tak gunakan. So dia dah berkulat, ataupun timun ke, ataupun tahu dan sebagainya yang dah berkulat, macam tak boleh dimasukkan. Tak sesuai sebab pathogen dia ataupun bakteria ulat-ulat ini dah ada dalam ni, kulat-kulat tu dah ada. So nanti kan dia mengganggu proses fermentasi kita. So kita tak nak, so kita jangan masukkan. Sama juga dengan roti yang dah berkulat, dah expired, tapi dia dah berkulat macam ni, keluar tempat-tempat hitam, merah, hijau kan, yang tak sesuai. Kalau dia masih lagi, dia expired, maknanya dah habis tamat tempoh, tapi dia tak keluar-keluar ni, dia keras je, yang tu tak apa, yang tu boleh masuk. Okey, bahan ataupun isi perut ayam, isi perut ikan yang mentah tak boleh masukkan, melainkan kita rajin, kita rebus dulu, toastkan air dia, kita kecil-kecilkan saiz dia, potong-potong dan kita boleh masukkan. Sama juga dengan cengkerang kepah, cengkerang ketam, apa saja yang bentuk cengkerang ni yang lambat hancur, saya tak saran masukkan. Tetapi kalau dah termasuk dalam tu tak jadi masalah sebab dia pun mempunyai mineral yang tinggi. Cuma kita kena fikirkan yang dia ni lambat hancur. So kita jangan marah lah nanti kalau dia lambat hancur, okay? Alright. Tadi tu di antara bahan yang boleh dan yang tak boleh. Kalau ada lagi yang nak tanya yang ni boleh ke tak kan, dan tanya je dengan saya. InsyaAllah saya boleh bantu. Alright.
selain daripada bersiaran ni kan, saya ada satu grup juga, grup WhatsApp yang kalau orang nak buat proses pengkomposan secara detail, nak minta saya guide secara percuma saja untuk nak guide dalam grup tu, kita akan guide untuk mana kita akan tunjuk ajar sehingga kompos kita menjadi. Okey, kita dah tahu bahan, kita dah tengok peralatan dan sebagainya kan. Now kita nak mulakan proses pertama, kita panggil proses fermentasi yang mengambil masa 7 hari untuk kita dapatkan cecair kompos. Okey, kita dah ada bekas yang saya tunjukkan tadi kan. Ini di antara gambar rajahnya. Yang dalam bekas ni ada tapis yang kita perlukan untuk mengasingkan sisa makanan yang kita masukkan dengan cecair kompos yang terhasil di bawah bekas tu tadi kan. So apa yang kita buat, kita pasang tapis ni, pipe pun kita dah pasang dan kita masukkan segenggam biokatalis di bawahnya supaya kita dah terus masukkan bakteria yang baik di bawah tu, dan kita akan masukkan makanan yang saya tunjukkan tadi bercampur-campur pun tak ada masalah, setebal 2 inci. Maknanya lapisan pertama kita letak biokatalis segenggam, lapisan kedua kita letak sisa makanan setebal 2 inci, lepas tu kita masukkan lagi biokatalis segenggam, kita taburkan ke atas permukaannya dan kita selang-selikan proses ni sehinggalah penuh bekas kita tu padat-padat. Dan bila dah padat, kita tutup dia ketat-ketat. Setiap kali kita nak buat tu, kita kena tutup dia ketat-ketat. Okey, kita tak nak ada udara masuk dalamnya. Okey, proses untuk mengisi bekas ni, maknanya kan kita tak perlu nak buat hari ni penuh. Tak, kadang-kadang kan kita tak cukup sisa makanan. So maknanya kita buat hari ni, mungkin kita dapat dalam 2-3 lapis, lepas tu kita stop, esok kita sambung pula. Maknanya kita boleh top up dia setiap hari sehinggalah penuh, yang kita boleh buat tidak melebihi 10 hari. Maknanya hari ni kita buat, esok kita tambah lagi, lusa kita tambah lagi sehingga penuh. Ambil masa 5 hari ke 7 hari ke untuk penuh ataupun 10 hari. Tetapi jangan melebihi 10 hari disebabkan kita nak mikrob yang aktif tadi terus buat proses fermentasi itu dengan baik. Okay. Katalah ini adalah hari ke-7 atau hari ke-5, kita dah isi bekas tadi dengan padat, kita dah tutup ketat-ketat. Esok kita kira hari pertama, 7 hari yang kita tak boleh buka lagi dah. Maksudnya dah penuh, kita kena biarkan 7 hari yang mana proses fermentasi akan bermula. Maknanya esok adalah hari pertama untuk proses 7 hari proses fermentasi. Okay. So maknanya dah penuh, padat, tutup ketat-ketat, jangan buka-buka, biar dia proses fermentasi itu berlaku sendiri ataupun proses pemeraman. Macam orang buat tapai kan. Okay. So kita biarkan selama 7 hari, kita simpan dia, letakkan dia di tempat yang redup, yang tak kena cahaya matahari yang terus, dan kita letak pemberat kat atasnya. Kita letaklah macam batu-bata ke lesung batu tu, kita letak atas dia bagi berat, kita nak bagi tekanan supaya cecair kompos yang terhasil tu nanti akan senang nak turun ke bawah dan kita dah senang keluarkan daripada bekas tu tadi. Cecair kompos yang terhasil, kita kena keluarkannya sekerap yang mungkin supaya kelembapan dalam bekas tu tidak terlalu tinggi, sebab kita tak boleh dalam bekas tu lembab dia terlalu tinggi, tak boleh juga. Nanti kompos kita tu kualiti dia tidak berapa bagus. So kita gunakan pipe tadi, kena keluarkan sentiasa cecair kompos kita tu tadi. Okey. Dan lepas 7 hari cecair kompos pun kita dah keluarkan. Now kita nak buat proses kedua yang dipanggil proses pematangan. Maknanya hari ke-8 kita dah boleh buka bekas kita tadi dan kita nak buat proses pematangan. Alright. Tanda-tanda proses fermentasi kita berjaya, maknanya proses pertama tadi berjaya kita laksanakan. Bila kita buka bekas tadi kan, kita akan nampak ada tompok-tompok putih kelihatan di permukaan yang atas. Kalau tengok nanti janganlah ngeri pula, janganlah takut, ingatkan tak jadi. Sebenarnya kita dah buat dengan
berjayanya kompos tu tadi. Maknanya bakteria yang baik dalam biokatalis tadi dia dah membiak dengan baik, dia dah memberikan reaksi yang bagus kepada sistem makanan, dia dah menguraikan nutrisi yang ada dalam sistem makanan. So now kita tengok, ya inilah dia hasil yang kita buat. Kita nampak tombak-tombak putih tu. Kalau dia tak jadi, kita akan nampak instead of dia akan keluar tompok berwarna hijau, merah, oranye. Yang tu tak jadi. Kemungkinan kita tak ikut langkah-langkah ataupun steps yang saya terangkan tadi. Dan bila kita buat buka bekas tu, dia hanya bau masam manis sahaja. Dia tidak bau busuk, telur busuk ke kita tak macam mana bau sampah yang busuk tu. Dia tak bau macam tu. Dia hanya bau macam jeruk masam manis, bau sedap lah kiranya. Alright, and then kita tengok nanti bekas tu kan, pada sebelum tu kita isi penuh padat-padat, tapi nanti selepas 7 hari tu dia dah menurun sikit, cecair dah terhasil, so bekas tu dah menurun. Jangan isi lagi, kita biarkan sebab kita nak buat proses kedua iaitu proses pematangan. Alright, now kita dah masuk dah buat proses pematangan. Dalam proses pematangan ni tadi kan, kita tak perlu lagi gunakan bekas yang kedap udara tadi tu. Kita boleh je gunakan contohnya dalam slide ni saya tunjukkan gunakan tong sampah hitam ni, baldi ke, kita gunakan tong cat ke, anything yang kosong itu kita boleh gunakan. Kita boleh tutup je plastik, maknanya tak perlu lagi yang kedap udara. Okay, so tadi ingat tak saya tunjukkan yang kita ada media pematangan yang saya sediakan biosoil, saya sediakan sekam bakar ataupun biochar. So kita kena gaulkan ke semua tu untuk nak buat proses pematangan ni. Kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Kalau tengok dekat sini kan, saya tunjukkan dia punya gambar rajah yang berlaku dalam tong ni kan. Apa yang saya buat, dah saya gaulkan ke semua tadi, media tadi tu kan, saya ambil 1/4, saya letakkan dia pada lapisan yang paling bawah ataupun lapisan pertama dalam tong sampah ni. Saya letak media pematangan, lepas tu saya letakkan kompos pepejal. Ingat tak yang dalam bin tadi kan, yang cecair dia letak kat bawah kita dah keluarkan, yang kat atas kita letakkan sisa makanan dengan berselang-seli dengan biokatalis tadi. Selepas 7 hari dia dah mula mereput walaupun tak hancur sepenuhnya, sudah kita boleh masukkan dia dalam bekas ni. Maknanya kita ambil 1/3, kita bahagikan menjadi 3 bahagian, kita masukkan sini. Lepas tu lapisan ketiga kita masukkan lagi media pematangan tadi, kita masukkan lagi kompos pepejal tu, lapiskan lagi dengan media pematangan sehinggalah habis kita punya kompos pepejal tadi, masukkan semua dalam bekas ni. Kalau tak pernah pun bekas tong sampah kita ni ataupun baldi tu tak ada masalah, tak perlu lagi macam tadi yang kena isi penuh-penuh. Yang ni setelah kita transfer kan, masukkan dalam bekas ni kan, dan kita dah tutupkan, kita biarkan selama 2 minggu. Dalam tu kita biarkan. Kalau kita tak ada masa untuk nak gaulkan, ada orang ada masa, katalah sekarang dalam musim PKP kan, kita nak buat projek PKP 3.0 ni, kita ada masa yang banyak kat rumah, kita selepas 3 hari kita boleh gaulkan. Maknanya kita buka, kita gaul, lepas 3 hari lagi kita buat juga macam tu. Tetapi kalau kita tak ada masa ataupun terlupa, tak apa, selepas 2 minggu kita buka, kita gaulkan rata-rata, selepas tu kita dah boleh gunakan. Sekiranya masa kita buka tadi kan, kita punya solid compost tadi tu dia agak lembab, kita buka, bagikan udara masuk, kita gaul-gaulkan tu, atau kita jemurkan dia, bagi dia kering sedikit. Selepas tu kita dah boleh gunakan. Okay. So nanti kan bila tengok kompos kita ni dah jadi warna hitam macam ni kan, apa yang saya sarankan, kita guna setengah sahaja. Maknanya 50% kita gunakan terus untuk tanaman kita, setengah lagi kita simpan untuk kita gunakan proses pematangan kali kedua bila kita buat batch kedua nanti. Maknanya kita dah tak perlu lagi nak beli media pematangan tu, sebab kita perlu beli sekali je, kita gunakan 50% daripada yang kita hasilkan tadi. So kita dah jimat. Alright.
So saya tunjukkan ini adalah hasil daripada cecair kompos yang rakan-rakan yang pernah buat sebelum ni. Okey, ada yang warnanya kemerah-merahan ataupun warna merah jambu macam ni kan, sebab dia menggunakan bahan ataupun sisa daripada kulit dragon fruit yang warna merah tu, so dia dapat warna ni. Dia banyak gunakan lah, so dia dapat warna ni. So warna ni dipengaruhi daripada sisa makan yang kita masukkan. Ataupun warna kekuningan macam ni sebab kita letak banyak betik, kulit betik, kita letak nenas, sayur dan sebagainya kan. So warnanya berbeza. Macam saya kata tadi, kalau kita dapat hasilkan dengan banyak, selain daripada kita untuk gunakan sendiri, kita boleh packkan juga macam rakan kita ni. Dia packkan dalam botol yang cantik, dia letak stiker dan dijual untuk menambahkan pendapatan. Okay, so kita boleh buat projek ni sebenarnya, projek PKP 3.0 kita ni, kita boleh gunakan masa ni untuk menghasilkan pendapatan. Sebab masa kita buat nanti kan, kita boleh dapat cecair kompos tu tadi dalam 1 ke 3 botol mineral water macam ni kalau kita masukkan. So banyak. Dan dia ni adalah sangat pekat yang mana kita perlu cairkan dulu, bancuh dulu, baru kita boleh gunakan untuk siraman sebagai baja untuk tanaman kita. Kita gunakan satu penutup cecair kompos ni, bancuh dalam 1 liter air tanpa klorin. Air tanpa klorin ni macam mana tahu? Kita ambil air daripada pipe tu, kita biarkan semalaman, esok hari kita dah boleh gunakan, atau kita gunakan air penapis pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak nak klorin tu membunuh bakteria yang baik ada dalam cecair kompos kita tu tadi. Okay, so ini dah sangat bagus. Bila kita dah bancuh, kita semburkan pada keseluruhan tanaman kita, termasuklah daun di atas, di bawah daun, batang, ranting dan juga tanah, sebab kita nak rawat juga tanah kita sekali supaya jadi gembur, perui, subur untuk penanaman tanaman bahan masakan kita nanti. Alright, ini adalah kompos yang solid ataupun yang pepejal. Bila kita buka selepas 2 minggu kan, kita pun jangan buang, ini memang sangat bagus. Ini dah berjaya lah kita masukkan kompos pepejal. Dia tidak hancur sepenuhnya. Macam ni kan, saya keluarkan sebahagian, saya nak tanam dalam pasu yang masih saya nampak lagi kasar-kasar itu, tak ada jadi masalah. Kalau tak, saya masukkan semula dalam bekas kompos saya ni, saya jadikan stok untuk saya gunakan proses seterusnya nanti. So lama-lama dia akan hancur. Kalau saya nak jual kompos saya yang pepejal ni, saya akan tapis, saya asingkan yang halus dan juga yang kasar. Yang kasar saya gunakan, yang halus saya boleh jual ataupun saya boleh gunakan sendiri juga. Tak ada masalah. Alright. Yang pepejal tadi tu kita boleh gunakan untuk pembajaan pokok. Kita gunakan dalam 25 gram sepokok yang kita boleh gunakan 2 minggu sekali kita letak, ataupun kita gunakan dia sebagai media tanaman. Selalunya kan orang nak buat media tanaman ni, dia gunakan dia punya bahagian dia 3-2-1, 3 bahagian topsoil ataupun tanah atas, 2 bahagian digunakan bahan-bahan organik dan 1 bahagian digunakan pasir ataupun kokopit dan sebagainya. Sebabkan kita banyak menghasilkan baju kompos yang pepejal, so kita gunakan yang kita punya kompos tadi tu menggantikan bahan organik sebab kita punya kompos lagi kualitinya bagus. Okay. Dan selain daripada tu, kalau katakan kita ada tanah, kita nak baik pulih tanah kita yang dah keras, dah liat dan sebagainya kan, permukaan dia tu dah ada hijau-hijau kan, kita boleh pulihkan tanah kita tu dengan memasukkan kita punya kompos yang solid tadi tu dalamnya, kita gaul-gaul, kita buat batas dan sebagainya kan, biarkan selama 1 minggu ke 2 minggu, nanti kita dah boleh tanam. Nanti insyaAllah tanah kita akan jadi cantik, cacing pun suka datang, tanah kita dah jadi poros, kita dah boleh menanam dengan baik insyaAllah. Okey, ni di antara gambar-gambar tanaman yang telah saya gunakan cecair kompos dan juga solid kompos. Ni biasa orang tanam kan, tanam bayam Brazil. Bayam Brazil ni kan, tips dia, kita jangan biarkan dia kembang membesar begitu saja.
Eloknya kita kena selalu cantas. So setiap kali saya cantas, selepas saya nak gunakan untuk masakan, saya akan spray dengan cecair kompos. So dia akan jadi shining, jadi lebih crunchy, lebih sedap rasanya. So oleh tambahan. Sama juga saya tanam bayam kan, daun dia besar macam ni. So saya gunakan liquid kompos dengan cecair kompos dan juga solid kompos yang saya hasilkan. So saya tak perlu lagi tengok tanaman dia memang segar dan kita tak perlu beli dan cepat saja tumbuhnya. So that's why saya sarankan masa PKP ni kan, so kita buat projek PKP bersama ahli keluarga kita. InsyaAllah dapat membantu. Okay. So kita boleh tanam juga cili, ni cili jambak, capsicum pun ni saya tanam sendiri. Kita boleh tanam basil ataupun kemangi, bau ni sangat sedap. Ini ada ketumbar Jawa pun kita boleh tanam sendiri di rumah. Pegaga ni lagi sangat dia suka. Bila kita siram dia dengan cecair kompos ataupun kita letak liquid kompos pepejal, dia menjadi merebak sangat cantik, sedap sangat kita jadi ulam ataupun masakan. Sawi kita boleh tanam, pokok daun sup ni dan juga rumput Siti Khadijah. Kalau kita nak tanam bahan-bahan herbal semuanya kan sangat-sangat bagus, kita mulakan sekarang gunakan kompos, tak perlu lagi dah beli baja. Okay. Ini di antara yang rakan-rakan yang lain di luar sana yang tanam menggunakan kompos juga dekat rumah mereka bersama dengan ahli keluarga. So silakan buat projek tu, boleh mula sekarang tanpa ragu-ragu. Kalau ada di antara yang nak bertanya dengan saya, tak ada jadi masalah, insyaAllah saya akan bantu. Okay. Ini sahaja perkongsian slide saya pada ada lagi kali ni. Okay. Kali ni, so kalau katakan ada persoalan nak tanya dengan saya, mungkin saya cakap tadi agak laju, boleh je tanya dengan saya terus, atau Cik Farid sendiri ada soalan yang diajukan oleh pendengar, boleh sampaikan pada saya, insyaAllah saya sudi menjawabnya. Silakan Cik Farid. Cik Farid masih berada di sana? Ya, Cik. Cik ada soalan daripada penonton kita, Doktor. Okey. Soalan dia, boleh share nombor WhatsApp group untuk yang Doktor bagi tahu tadi, untuk ajar cara nak buat baja kompos tu. Boleh. Kejap lagi ni saya masukkan link nombor. Okey, link untuk nak masuk dekat grup tu, nanti kan saya boleh tunjuk ajar lagi secara detail, sebab saya ada video juga sebenarnya nak buat step-step tu, sebab kan macam Cik Farid cakap juga dengan saya kan, saya nak buat demo, saya takut tak sempat. So hari ni sesi ni lebih dia punya tu kan, cara, dia punya bahan-bahan, betul tak Cik Farid? Betul Doktor. Okay, ini soalan daripada Haika Hakim. Macam mungkin dia untuk keterangan daripada Doktor, boleh ulang tak apa yang kita letak selang-seli dengan bahan-bahan kita tadi? Okey, boleh. Yang tu kan bahan tu dinamakan biocatalyst. Ejaan dia BIOCATALYST. Okey, nanti kan saya masukkan juga dekat ni, kita updatekan supaya dapat tengok kan. Sebab saya kan mengajar juga cikgu-cikgu ke ataupun suri rumah ke, siapa-siapa saja yang berminat ikut keperluan masing-masing. So maknanya kalau ada di antara kita ni yang suri rumah nak buat modul yang ringkas, so saya tunjuk ajar juga kat grup tu nanti, insyaAllah. Saya harap rakan-rakan yang berada di sana kan dapat jelas tentang apa yang saya terangkan tadi dan dapat manfaatnya, sebab saya takut bahasa saya mungkin kurang jelas ke kurang faham ke, saya risau juga sebenarnya. Okey, daripada Siti Hajar Arsyad dia tanya nak beli kat mana biocatalyst ni? Dekat Shopee pun ada,
ataupun boleh beli dekat link yang saya sekejap lagi saya tunjukkan ni, saya share ni. Boleh beli dekat situ, dan kita akan boleh bagi juga dia punya apa ni, kita panggil soft copy step-step itu juga, insyaAllah. Boleh berusaha teruslah nanti. Cik Farid, saya kan sangat teruja untuk memulakan, kalau Cik Farid ataupun daripada Jabatan Pembangunan Wanita bersetuju untuk saya lead untuk nak buatkan projek PKP 3.0 untuk menghasilkan kompos daripada sistem makanan secara bersiri ke secara bagaimana yang sesuainya, insyaAllah saya sudi memimpinnya lah, apa yang saya boleh bantu nanti. Saya sangat nak tengok hasil daripada mereka. Okay, untuk next program pun kita akan buat amali cara untuk buat baju kompos lah Doktor. Ya, pihak PPL Kelantan pun kita akan buat juga lah amali tu. Tapi untuk tarikh dan masa tu kita akan beritahu kemudian dalam Facebook PPL Kelantan. Jadi semua penonton boleh sentiasa Facebook PPL Kelantan. Ya, betul. Sebab saya nampak aktiviti ni kan kita tak perlu nak keluar mencari bahan, sebab benda tu kan macam saya kata tadi lah, ada di rumah saja. Nama pun program kita ni DIY, yang mana kita boleh buat je dekat rumah kan. Kalau ada yang kurang pasti dan sebagainya, boleh terus bertanya dengan saya. Saya pun offer kalau ada yang nak buat video call dengan saya, katalah nak tunjuk, oh doktor boleh tak jadi macam ni semua. So insyaAllah saya boleh bantu. Saya sangat teruja nak membantu. Okey doktor, untuk soalan seterusnya daripada Fadil dan Aziz. Tempatnya sesuai untuk letak tong kompos tu kat mana doktor? Luar terbuka ke atau tertutup? Okey, tempat kompos tu dia hanya perlukan kita panggil apa? Dia kalau ada macam atap sikit lah, terlindung, ada lindungan dekat atas dia. Kalau tak berdinding pun tak ada masalah, sebab kita tak nak ada terus direct cahaya matahari masuk. Tak perlu kita nak letak dalam store ke ataupun nak letak dalam bilik ke, tak perlu. Sebab saya sendiri pun saya gunakan dekat belakang rumah, dapur saya tu kan ada sedikit bumbung, lepas tu ada dia punya rak, saya letak kat situ je. Asalkan dia tak kena direct cahaya matahari, tak ada masalah. Ada juga orang yang teruja sangat-sangat sayang pada kompos dia, dia tutup bekas tu dengan plastik sampah yang hitam tu, dia serungkupkan macam tu, ataupun dia letakkan dekat tempat yang gelap pun tak ada masalah. Mana-mana pun boleh, tapi tak semestinya nak kena ada tempat yang khas lah macam tu. Alright. Okey, terima kasih doktor. Sama-sama. Soalan daripada Fadilah Haziq juga. Saya guna baja bokashi, ada tips tak untuk guna baja tu doktor? Okey, saya biasa juga mendengar tentang baja bokashi ni, tetapi saya bukan expert sangatlah tentang bokashi. Saya cuba nak jawabkan, cuma dia katanya apa tips untuk, ada tips tak untuk guna baja tu. Saya tak pasti yang bokashi ni adakah yang digunakan untuk permulaan menghasilkan kompos ataupun bokashi refer kepada kompos yang dah jadi. Okey, kalau merujuk kepada kompos yang dah jadi, bokashi tu, dia boleh gunakan seperti baja biasa. Sifat kompos ataupun bokashi ni kan, dia adalah dia dikeluarkan nutrisi itu secara perlahan-lahan ataupun slow release. So bila kita nak gunakan, bagi saya masa kita nak buat media tanaman tu, kita campur ikut portion yang tadi tu. Selalunya kalau saya buat tu kan, saya tak perlu membaja sangat kerap, sebab dia kan mengeluarkan nutrisi tu dengan perlahan-lahan. So kita boleh gunakan dengan baik, sebab dia dah mencukupi dah nutrisi yang ada dalam tu, disebabkan mikrob yang bagus dah ada dalam tu. Dan baja bokashi ni kalau kita simpan dia di tempat yang redup, walaupun dia dah matang, dia boleh tahan lama. In fact boleh tahan sampai 2 tahun itu
Tapi sayanglah kalau kita dah buat tak guna kan Cik Farid. So kalau ada tu kan dia tak akan buat kita cepat membesar kan. Itu di antaranya lah. Ya. Boleh teruskan Puan Fazila, Puan Fadila, kalau nak gunakan bokashi tu tak ada masalah. Sebab kompos ni kita boleh buat berbagai kaedah sebenarnya. Okey doktor, daripada Fadilah Haziz juga. Okay, ada info berminat kata nampak tu. Okay, ada info kata tu kompos better guna yang gelap compare to transparent. Mohon pencerahan doktor. Okey. Ada juga orang yang nak gunakan kompos, tong kompos yang gelap macam tadi katakan, sebab dia nak nak memelihara ada haba di dalam tu. Tak ada masalah, boleh juga gunakan yang tu. Saya punya tu tadi tu lebih cerah, saya nampak apa isi yang ada dalamnya. Itu pun tak ada masalah. Yang penting kita gunakan plastik, sebab dia nanti kan bila dalam proses fermentasi tadi, proses penapaian, dia dalam keadaan berasid. So kita tak nak kalau kita gunakan tin dan sebagainya kan, dia akan tin tu. So kita tak nak jadi macam tu kan. So kita gunakan bahan yang plastik lebih baik lagi lah. Kalau gelap ke yang cerah ke tu sebenarnya bagi saya tak ada masalah. So far saya buat gunakan yang cerah tu yang boleh nampak see-through tu kan. Saya masih lagi boleh hasilkan kompos saya dalam masa 3 ke 4 minggu tadi. Puan Fadilah boleh gunakan dua-dua. Okay, terima kasih doktor atas pencerahan. Okey. Okay, doktor ada nanti kan kalau ya Cik Farid. Ya doktor. Doktor ada slide lagi untuk kongsikan kepada penonton ke macam mana doktor? Okey, slide saya dah habis, cuma mungkin saya nak sesi Q&A lah. Q&A kalau ada yang nak bertanya. Sementara yang nak bertanya tu saya mungkin bagi sedikit info ataupun sedikit. Sebenarnya kan cecair kompos yang kita hasilkan tadi kan, dia bukan sahaja kita boleh gunakan dia sebagai baja, baja cecair. Kita boleh gunakan juga dia untuk kita hasilkan racun serangga yang kita boleh buat sendiri. Itu yang menariknya. Nanti kan bila kita dah dapat hasilkan cecair kompos tu dalam sesi kita yang akan datang, saya akan tunjukkan juga, okey, cecair kompos ni kita boleh buat racun serangga di rumah yang kita tak perlu beli juga. So DIY ni dia tidak akan berhenti. Dia akan ada je lagi kesinambungan aktiviti yang kita boleh buat di rumah. Memang sangat menarik Cik Farid. Okey, memang menarik doktor. Ya. Kita pun masih menunggu soalan daripada penonton. Sekiranya boleh. Liquid kompos atau cecair kompos. Cik Farid nak tanya? Okey, doktor. Boleh terangkan tak doktor? Okey. Cecair kompos tadi tu kan, dia boleh tahan 6 bulan kalau kita dah hasilkan, kita simpan dalam botol, lepas tu kita boleh simpan dekat tempat yang redup, yang tak kena dengan direct matahari. Dia boleh bertahan selama 6 bulan. So kita boleh gunakan dia lah lagi. Sangat banyak tu, dia sangat pekat. Jangan gunakan terus, memang kita kena bancuh terlebih dahulu. Okey, boleh guna guni tak doktor? Okey, guni ni untuk nak buat proses proses pematangan tadi. Seeloknya kita jangan gunakan dulu masuk dalam guni terus, kita gunakan dalam bekas yang macam tadilah, bukan kedap udara, dalam bekas bertutup untuk kita buat proses pematangan tu. Sebab dalam proses pematangan tu kan, apa yang akan berlaku, dia ada lagi haba yang akan terhasil daripada aktiviti yang dibuat oleh mikrob dalam tu. Kalau gunakan guni, haba tu senang nak keluar kan. So bagi saya, jangan gunakan guni dulu, tapi selepas dah siap proses pematangan 2 minggu tadi, kita boleh pindahkan dia ke dalam guni. Yang tu tak ada masalah, tu boleh saja.
Tak dengar suara Cik Farid. Oh, saya Dr. Termute pula. Okey, saya tengah scroll lagi soalan jika ada lagi soalan daripada penonton. Okey, silakan. Okey. Okey, soalan daripada Fadilah Aziz juga tu. Jika selepas 6 bulan cecair kompos masih berbaki, perlu dibuang ke macam mana betul? Okey, jika selepas 6 bulan, bila kita boleh buka penutup itu, kalau dia masih lagi bau masam manis ataupun dia tak berbau, dia macam bau biasa je, tapi dia bukan bau telur busuk, dia bukan bau busuk, masih boleh digunakan. Apa yang saya sarankan, katalah dalam satu botol mineral water tu dalam 500 ataupun 600 ml, kita masukkan satu sudu gula merah dalamnya untuk kita nak aktifkan balik bakteria yang ada dalam tu. Satu sudu kecil gula merah masuk dalam botol tu, kita biarkan, nanti kita dah boleh gunakan semula. Tetapi kalau kita buka dia memang dah bau sangat teruk, kita dah tak boleh dah bau dia macam bau telur busuk sangat tu, yang tu memang kena buang. So kalau buang pun jangan buang dekat atas tanah, buang terus keluar kat longkang ke, supaya dia tak berada dalam kita punya tanah kita tu nanti. Okey? Okay, terima kasih Doktor. Sama-sama. Okey. Ada soalan lagi ke? Ataupun nanti kalau ada yang tak sempat nak bertanya sekarang, boleh je tanya kemudian sebab yang ni dia boleh replay kan? Dia boleh replay lagi nanti Cik Farid. Kalau ada yang bertanya nanti saya insyaAllah saya cuba jawabkan juga. Okey, kalau setakat ni, terima kasihlah kepada panel jemputan kita Dr. Hajah Rokiah Binti Hassan atas perkongsian ilmu yang bermanfaat, dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa menyertai program kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan peserta, PPLBN Kelantan akan mengadakan banyak lagi program-program online yang menarik pada masa yang akan datang. Peserta boleh lihat iklan program akan dipost melalui FB PPLBN Kelantan dari masa ke semasa. Okey, untuk makluman kepada peserta juga, untuk mendapatkan ECJ, peserta perlu mengisi borang maklum balas pada link yang kami akan sediakan di ruang caption ataupun ruang komen akhirlah sesi siaran inilah. Okey, saya Muhammad Farid, wakil daripada Pejabat Pembangunan Mereka di Kelantan, ingin memohon maaflah jika ada kesilapan sepanjang program berlangsung. Okey, semoga berjumpa lagi kepada live program. Okey, insya-Allah juga PPLBN Kelantan akan membuat Mr. DIY baju kompos ni secara amali yang akan dikendalikan Dr. Rokiah Hassan juga melalui Facebook Live. Jadi tarikh dan masa tu kita akan maklum kemudian lah untuk penonton semua. Okey, sekian daripada saya. Dr. Rokiah ada pesanan apa-apa ke? Ya, saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Farid mewakili Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kelantan yang sudi menjemput saya berkongsi sedikit informasi yang mungkin ada manfaatnya kepada kita semua yang tengah memulakan PKP 3 kita ni kan. Dan saya sangat menyarankan, menggalakkan semua orang mulakanlah kita punya projek PKP 3.0 di rumah, menghasilkan kompos daripada sisa makanan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, dan juga kita dapat menyediakan bekalan bahan masakan kita sendiri yang lebih selamat dan jimat dalam tempoh 14 hari ataupun lebih daripada itu nanti. So saya harap apa yang saya kongsikan pada pagi ini ada manfaatnya, dan saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan tadi tu tidak menepati cita rasa dan mungkin kurang bertepatan. So dengan itu saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri, stay safe, stay at home. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.